Yang paling penting, yang paling penting kita kena melihat adakah kita lelaki ataupun kita perempuan. Janganlah kita kalau lelaki masuk yang sebelah perempuan. Banci memang duduk di bawah ni kalau bising tadi minta maaf lah. Sebab exhaust fan sekarang ni sedang di testing. Sekarang sebelah kanan kita. Dan banci rasakan ini adalah satu upgrading ataupun satu penambahbaikan. Akan dijual martabak sini, semua kita boleh membeli kat sini. Jadi jangan tinggal duit jadi tinggalnya duit, tetapi janganlah bawa duit terlampau banyak sekadar untuk kita proses 3 hari tu. Kat sini biasanya ada kedai runcit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Apa khabar semua? Banci doakan kepada semua sahabat-sahabat Bangcik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya, Banci kat mana sekarang ni? Dengan bunyi kipas, dengan bunyi terowong, bunyi angin, dengan kita pula naik Wakator. Wakator ke? Banci panggil eskalator je lah, takut salah. Okey. Tapi ada yang menerangkan pada Banci nama dia sebenar, tapi biasalah kita sebagai manusia dia pelupa. Mesti yang belum menghadiri haji mesti tidak tahu apakah ataupun di manakah Banci berada sekarang. Tetapi yang telah melakukan ibadah haji akan merindui terowong ni sebenarnya. Okey, ini adalah terowong Muasim. Beginilah keadaan bunyi bising dia. Sengaja Banci biarkan exhaust fan ni mewarnai kita punya vlog kali ini. Tapi sebenarnya Banci tak bertujuan lagi untuk pergi ke tempat melontar, iaitu Jamrat level 3. InsyaAllah doakan Banci diberi kekuatan kepada Banci untuk berjalan kaki sejauh 3.8 km. Pergi dan balik jadi 8 km InsyaAllah. Tapi itu adalah next time. Nanti Banci carilah partner mana-mana ataupun jemaah haji mana-mana untuk menemani Banci. Sebab Banci sekarang berseorangan. Banci berada di Kemah Muasim saja je nak survey kepada anda ataupun kepada bakal-bakal jemaah haji pada tahun ini mesti dah tak sabar untuk berada di sini. Sebab lagi 2 minggu lagi hari wukuf akan menjelma. 2 minggu 2 hari ataupun macam tu, lebih kurang. Tapi itulah dikatakan haji, anda harus bersabar. Dan pada hari ini Banci nak tunjuk kepada anda macam mana persediaan yang telah tersedia di Kemah Muasim. Okey, insya-Allah kita boleh dapatkan perkembangan terkini ataupun Banci juga akan menerangkan sedikitlah apakah ibadah yang di sini bersambung dengan manasik haji yang baru-baru ni. Yang baru-baru ni kita berada di Muzdalifah. Seperti biasa, kalau siapa-siapa yang baru berjumpa dengan Bangcik Live, sila tekan button subscribe dan juga tekan button notification untuk dapat update terkini tentang haji pada musim kali ini. Dan juga jangan lupa sharekan vlog Bangcik supaya lebih ramai yang dapat manfaat bersama. Kalau anda sukakan pada video ini, sila tekan button like dan juga komen di bawah untuk memberi semangat kepada Banci, insya-Allah. Okey. Zas. Ni kita tengok ada Al Muasim Slaughterhouse. Sebenarnya bila kita melalui lagi satu terowong, kita akan dapat melihat ataupun kita sebenarnya dekat sahaja. Okey, kemah-kemah Malaysia dekat sahaja dengan tempat penyembelihan kambing untuk korban ataupun dam di belakang satu terowong lagi. Tapi hari ini Banci tak nak terangkan kepada anda semua tentang Charter House. Cuma Banci nak terangkan pertama adalah terowong.
Okey, terowong ini kenapa yang sebelah sini ada signboard, sebelah sini tak ada signboard? Seperti biasa, ini adalah sebelah pergi, itu adalah sebelah balik. Jadi sebenarnya terowong ini memang dua hala, pergi dan balik jalan yang berbeza. Okey, banci kepanasan sekejap. Tadi banci duduk bawah matahari. Sekarang suhu dalam kira-kira 40 Celsius. Seperti biasa untuk anda semua. Tapi jangan risau pada mengenai suhu, mengenai jarak. Sebab kan haji sebenarnya kalau kita jalan pergi dan balik 8 km adalah perkara biasa. Disebabkan vibe, iaitu vibe ataupun crowdednya orang sampai kita tak terasa kita berjalan berkilometer-kilometer. Itu adalah keistimewaan ibadah bila ibadah tu beramai-ramai. Bila kita menyahut seruan Allah SWT. Jadi bukan kita seorang saja berjalan, sebenarnya segerombolan ataupun serombongan kita berjalan bersama-sama. Okey, untuk yang banci pergi ni, untuk kemah Muasim yang ataupun kemah Mina yang banci hadirkan ataupun nak tunjuk kepada anda ni adalah kemah Mina kebiasaannya untuk Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Singapura. Kalau Indonesia sebelah kanan kot. Okey, Indonesia sebelah kanan sebab Indonesia adalah jemaah teramai. Okey, biasanya kita akan dicampur dengan Thailand, dengan Singapura, dengan Brunei. Okey, kat sini pun kejap lagi banyak bendera-bendera package sebab ada juga PJH ataupun pengelola tabung haji berada di kawasan Muasim ni. Sebab tu PJH dia banyak berperingkat. Dia banyak Dia banyak package. Ada package yang murah, ada yang package yang mahal, tapi tetap mahal. Okey. Jom kita masuk. Kita masuk, kita tengok apakah persediaan. Kita tengok bunyi aircon sebenarnya dah berbunyi. Dah test run kot. Okay, ni aircon dia. Memang berbeza dengan aircon kita di Malaysia. Banci tak tahu jenama apa ni, tapi tengok pada sini breeze air. Kalau malam memang cukup sejuk kemah-kemah ni. Dan hari tu banci pergi, semua kemah-kemah ni terbuka. Semua kemah-kemah ni terbuka. Sekarang ni semua dah tertutup. Kita tengok apa yang dah ada dalam persediaan. Okay, kalau untuk 2022, iaitu selepas corona, kemah Malaysia bukan berada di sini. Okay, kemah Malaysia tadi sepatutnya kita sebelah kanan, tambah sikit kilometer, dah dapat dekat Masjid Qatari. Tetapi insya-Allah sebabkan kemungkinan untuk dapat kepastian, sebenarnya ini banci tunjukkan kemah sebelum corona, sebelum terjadinya peristiwa yang cukup yang bersejarah bagi kita semua, iaitu tiadanya musim haji. Ini adalah kemah sebelum haji. Banci tak tahu adakah dipindahkan ataupun tidak, tetapi inilah kebiasaannya kemah-kemah Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Indonesia berada di kawasan Muasim. Okey, kalau banci nak jalan sampai hujung sana macam jauh sangat. Macam sebab banci tak tahu berapakah dia punya keluasan perimeter bersegi. Kita tengok, kita jalan sikit lah untuk menyedapkan hati. Okey, menyedapkan hati semua jemaah-jemaah semua, kita jalan sikit ke sana. Dan sini kita tengok ada signboard Mutawif dengan kitchen. Okey, kita tengok, kita pergi kitchen dulu. Mana kitchen dia? Mana kitchen? Kita pergi kawasan kitchen. Biasanya kitchen sebenarnya sebelah hadapan. Sebelah hadapan ataupun sebelah dekat dengan pagar. Okay, macam banci janjikan, kita akan pergi ke kitchen dahulu. Kalau musim sejuk, sebab orang tua banci pernah menceritakan pernah mendapatkan haji pada musim sejuk. Ini adalah lokasi yang sesuai untuk musim sejuk. Sebab kan kita tak ada bawa sangat kelengkapan. Biasanya kita duduk di dapur untuk mengelakkan kesejukan. Tetapi untuk musim panas, bukan lokasi yang sesuai lah. Tetapi rasanya sekarang untuk safety first ataupun untuk keselamatan, jemaah-jemaah haji tak boleh berada di kitchen. Itu wallahualam, itu terpulang kepada security setiap tahun untuk menghalang ataupun tidak jemaah-jemaah haji datang ke sini. Jadi banci tak boleh ceritakan sebab setiap tahun berubah. Ada yang camp yang senang masuk, ada camp yang susah masuk. Dan ini adalah sinki. Sinki belum dipasang kot untuk dicuci-cuci ataupun dia pakai
standard steel standard steel nanti dia akan letak. Ini adalah dapur. Dapur ni memang dah ada gas yang piping keseluruhan dapur di camp di Mina. Okey, semuanya ada piping dia. Cuma buka terus berapi. InsyaAllah. Dan kat sini juga ada peti. Ada peti Luna Ice Factory. Ini akan membekalkan ais kepada jemaah-jemaah semua. Jangan risau. Dekat Mina ni anda akan duduk paling lama. Dia dah kunci, belum lagi masuk ais. Tapi sejuk sikit dalam ni. Dah sejuk lah. Belum lagi masuk ais. Belum lagi dibersihkan sepenuhnya. InsyaAllah minggu depan. Okey, InsyaAllah minggu depan akan dibersihkan dapur ataupun semua akan dimasukkan. Ini adalah tempat masak air kot. Tengok boiling dia. Betapa besarnya untuk masak air. Oh. First time Pakcik nampak benda-benda industri yang ada dekat dunia ni, yang digunakan di kemah Mina ini. Ni bilik mutawif. Biasanya bilik mutawif berada berdekatan dengan pagar-pagar lah. Kita tengok kat sini dia tengah buat pun, dia tengah ataupun ini ni dia. Ataupun kita tengok ini bilik perubatan. Bilik perubatan ataupun bilik yang untuk medical. Kita tak tahu, pembimbing pun dekat sini. Kita tengok macam mana nanti. Dia ada bilik-bilik khas nanti. Dan juga untuk jemaah. Mesti tak sabar-sabar ramai yang nak tengok macam mana keadaan kemah dalam jemaah sekarang. Okey, ini dah terbuka sikit. Jeng jeng jeng. Inilah peneman anda sebenarnya selama 3 malam. Iaitu kapet. Alhamdulillah. Kapet dah dipasang. Kapet telah dibentangkan. Kapet warna merah ni memang cukup popular, cukup sinonim dengan bekas-bekas jemaah haji. Okey, kita doakan yang sudah menghadiri ibadah haji ini mendapat haji yang mabrur. Dekat sinilah kita akan berkawan dengan semua orang. Dekat sinilah kalau anda ambil fikih muasasah, kat sinilah Datuk, kat sinilah Tan Sri. Jangan terkejut kan, kadang-kadang ada juga jutawan yang mengambil fikih muasasah. Memang zuhud orangnya. Memang ada kita jangan anggap semuanya B40. Sekarang ni semuanya ada B40, M40, ada T20. Ada betul-betul kaya tetap juga ambil dengan PK muasasah. Bukan dia tak mampu untuk pergi ke PJH. Tetapi itulah kezuhudan orang. Dia nak merasai. Sebab masa haji ni lah kadang-kadang kita memilih pakej yang biasa saja untuk bersama dengan Allah SWT. InsyaAllah. Bancik pun sebenarnya dah tersesat sebenarnya. Okey, tersesat mana satu toilet, mana satu tu sebab Bancik pun tak tahu. Sebab jalan keluar je nampak sama. Kalau kita tengok kat sana pun nampak sama. Dekat sana pun nampak sama. Ini jauh sikit lah. Dekat sana pun nampak sama. Tapi jangan risau. Masa hari kejadian, Bancik tak tahu setting tabung haji tahun ni apakah dia guna kenderaan. Macam dulu ada guna Proton, ada guna Proton Saga, ada guna Proton X70, ada guna buah, ada guna macam-macam lah untuk jemaah kenal ataupun cam masing-masing punya kemah. Sebab kita akan diasing jugalah muasasah dengan PJH. Tetapi biasanya kapasiti yang membezakan, kapasiti sesebuah kemah. InsyaAllah. Okay, kita nak pergi ke daerah toilet pula. Ini toilet. Kita tengok toilet. Biasanya toilet yang merisaukan bakal-bakal jemaah haji. Sebab ada yang cangkung ataupun ada yang duduk. Biasanya ada jemaah yang tak boleh pakai tanda cangkung. Dan juga ada yang jemaah suka pakai kemah cangkung. Jom kita pergi ke toilet. Ni toilet dia. Okay, entrance for people with special need. InsyaAllah kita ada untuk special need yang berkursi roda, diberikan jalan yang elok. Okay, kita akan terus. Dan sambil-sambil tu juga kan, untuk ini satu baris je. Sebenarnya toilet bukannya satu ni saja, sepanjang kemah. Okay, sepanjang kemah memang ada WC. Kita tengok WC sampai hujung sana. Tengok WC sampai hujung sana. Tapi kita tak review lah sampai semua sekali. Kita review hanyalah berada di sini sahaja. Yang paling penting, yang paling penting kita kena melihat
adakah kita lelaki ataupun kita perempuan. Janganlah kita, kalau lelaki masuk yang sebelah perempuan, kalau yang lelaki, kalau yang perempuan janganlah masuk sebelah lelaki. Okey, jom kita tengok satu baris ni ataupun satu kawasan ni ada berapa banyak toilet sebenarnya. Okey, kat sini untuk berkursi roda, janganlah, kalau kita nak beratur sekali pun sebenarnya boleh, tetapi bila ada yang berkursi roda, silalah beri laluan. Sebab ini adalah dihaskan untuk berkursi roda dan dia adalah luas sedikit, insya-Allah. Kalau kita tengok dekat sini ada signboard juga, dia pakai jamban duduk. Jamban duduk kita tengok. Tapi kalau kotor minta maaf. Minta maaf sebabkan dia orang pun tengah kalau kita dengar pun ada jentera-jentera berat lagi ni Ada jentera-jentera berat ni dia orang tengah perbaiki, baik pulih secepat mungkin, insya-Allah. Okey. Keselamatan untuk berkursi roda, dah terlampau bising pula. Tak apa. Keselamatan untuk berkursi roda ada. Dia ada hanging ni. Lepas tu ini adalah jamban, dia akan bersihkan, insya-Allah. Dan kita tengok piping dia sebenarnya bukan sekadar tandas. Dekat sini kita duduk 3 hari. Okey, dekat sini kita duduk 3 malam, iaitu bermabit 2/3 malam. Memang inilah tempat ataupun kawasan Mina yang paling lama jemaah duduk semasa hari haji. Okey, ini juga akan ada shower ataupun tempat mandi. Okey, ni tempat mandi untuk jemaah yang berkursi roda. Ini pula kawasan mandi. Tengok keluasan dia lain Okey. Ni ada lagi barang-barang. Kita cari yang lain lah. Sebab ini pun dekat dengan orang tengah memotong. Tengah memotong dia punya besi-besi tu. Okey. Dia tengah memotong besi-besi tu, jadi agak terganggu untuk bancik bercakap. Okay, sebelum kita mereview yang ke dalam tu, kita review yang kawasan sini lah. Tengok kawasan wuduk pun telah di-upgrade. Kalau dulu sekadar piping saja, piping 1, 2, 3, tetapi sekarang ni telah diletakkan sinki. Okey, ini adalah kawasan tempat wuduk. Biasanya kita ambil solat, ambil air semayang ataupun semua. Tapi tak pasti, boleh tidak atas basuh baju. Ikutlah arahan tabung haji apa dia orang nak buat ataupun sahabat-sahabat maktab. Okey, ini adalah tempat duduk. Banyak tempat duduk sebenarnya. Okey. Okey. Ni banyak tempat duduk sebenarnya. Dan cangkung pun ada, tapi jamban yang duduk ada di kiri dan kanan. Dia hujung dengan hujung. Okey, dia hujung-hujung dengan yang mencangkung berada di sebelah tengah-tengah. Lebih banyaklah kalau cangkung. Dan dianya berbeza dengan berada yang di Mina, sebab di sini dah pakai mozaik. Pakai jamban yang mozaik ni, dan bukan yang jamban seperti di Muzdalifah dan juga jamban berada di Arafah masih menggunakan plastik. Sebelah kanan kita. Dan bancik rasakan ini adalah satu upgrading ataupun satu penambahbaikan. Adalah dia buat, biasanya dekat sini, kat kiri ni tak ada apa-apa. Biasanya tempat kita melepak ataupun beratur. Tetapi kita lihat ada penambahbaikan, penambahan bilik-bilik air untuk mandi, untuk shower. Ni tak boleh, tak ada jamban ini tak ada jamban. Dia tak ada tempat untuk membuang air besar, tetapi hanyalah shower. Tengok, shower telah dipasang. Okey, shower dah dipasang. Jadi kalau sesiapa yang nak mandi bertujuan bukan untuk buang air besar, kita boleh mandi terus dekat sini. Tetapi jangan risau, selepas kita buang air besar pun sebenarnya kita boleh mandi juga. Ada piping yang akan disediakan. Okey, tetapi kita kurangkan beratur. Biasalah, kita tak nak buang air besar, tapi kita nak mencuci diri, biasanya kita terus pergi ke sebelah kanan. Ini adalah penambahbaikan yang cukup baik. Okey. Rasanya tahun-tahun yang lepas, Banci tak tahu tahun lepas, sebab tahun lepas kemah ni tidak digunakan. Jadi diorang baru buat renovasi balik kawasan ni, sebab Malaysia berada di sebelah Masjid Qatari. Okey, di sebelah Masjid Qatari. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa khabar? Abah baik, khabar baik. Okey. Kiranya diorang tengah buat renovation juga. Banci tak nak mengganggu diorang punya diorang punya kerja. Jadi Banci keluar balik.
daripada kawasan ni. Dan tengok keluar balik daripada kawasan ni, kita tengok dekat sini jugalah tempat-tempat jemaah melepak sebenarnya, dan kebiasaannya mempunyai kedai-kedai makan. Ni kedai makan Okey, jadi pakcik nak tunjuk kedai makan. Nanti akan jual martabak, biasanya makanan-makanan Pakistan lah. Okey, makanan-makanan Pakistan akan dijual martabak sini, semua kita boleh membeli kat sini. Jadi jangan tinggal duit jadi tinggalnya duit, tetapi janganlah bawa duit terlampau banyak sekadar untuk kita proses 3 hari tu. Kat sini biasanya ada kedai runcit, ada jual martabak, ada jual macam-macam lah. Kalau kita nak beli air sejuk pun boleh dekat sini. Tetapi kalau Indomie dikatakan memang banyak di kawasan kemah. Akhir sekali bancik pun nak review jangan tertukar Ini adalah bukan untuk hiasan, tetapi untuk kegunaan kita juga. Kalau tiba-tiba dahaga tak jumpa air dekat tak jumpa botol mineral air apa semua, kita boleh menggunakan air di kawasan ini. Kita boleh minum sebenarnya. Dah ada dah. Dah ada dah, alhamdulillah. Tapi air ni panas. Kebiasaannya sejuk, cuma dia takutnya yang saluran freezer tu dia belum lagi, saluran air sejuk tu belum lagi dia pasang, ataupun tempat menyejukkan air tu dia tak pasang lagi. Sekarang ni panas. Kebiasaannya sejuk lah. Kebiasaannya sejuk. Jadi yang panas ni pun nak buat TO pun lepas ni. Sebenarnya okey lah. Sebenarnya bancik pun nak round-round pusing kawasan sini saja. Okey, kalau semua dah keluar daripada kemah, insya-Allah kalau kemah yang dipilih adalah dari sini. Tetapi kalau di tempat lain, kalau tiba-tiba muasasah dapat kemah lain, wallahu alam, itu urusan tabung haji dengan pihak masyarakat. Jadi ini adalah bancik senang cerita, bancik takut ada perubahan. Ini adalah kemah sebelum Covid. Okey, kemah sebelum Covid, di sinilah lokasi Malaysia punya kemah dan juga Asia Tenggara, kawasan sini. Ni semua kawasan semua Muasim ni adalah kawasan Asia Tenggara, dan terowong ni adalah menuju ke Jamrat, dan terowong ini ke kiri ni pada siang hari kita boleh pergi ke Shelter House. Pada malam hari kita jangan keluar daripada kawasan kemah ni, kawasan lebih pada kawasan Mina, disebabkan dia sebenarnya kawasan Mina dia ada terowong depan ni, dia ada signboard besar. Di malam hari jangan keluar. Okey, sebab kita ada peraturan iaitu bermabit, iaitu wajib haji, iaitu 2/3 malam. Okey, 2/3 malam kita kena berkeliaran atau berada di kawasan kemah, di kawasan Mina, supaya kita dapat melunaskan wajib haji. Kalau kita keluar, kita kena kira balik. Itu kena tanya pembimbing. Okey, kalau kita keluar, kena tanya pembimbing haji bagaimanakah untuk menyelesaikan wajib haji, iaitu bermabit 2/3 per malam tersebut. Okey, bancik rasakan cukuplah sekadar ini. Bancik pun dah berpelusakan. Okey, semoga jemaah-jemaah haji dah membuat persediaan. Okey, kita tahu Masjidil Haram sekarang terlampau ramai. Kalau tak larat, rehat-rehatlah. Jangan memaksa diri. Kita pentingkan kita punya hari kejadian, hari yang paling terbesar di dalam setahun daripada Islam, iaitu rukun Islam kita, iaitu 8 Zulhijjah dan juga 9 Zulhijjah. Okey, jom kita bertemu lagi di vlog yang akan datang. InsyaAllah doakan kesihatan bancik juga untuk terus memberi info kepada anda semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas. I'm sorry I'm sorry tadi tu tersebut 3.8 km tu Jamrat ni dia tulis 2 km. Kita percaya pada signboard lah. Okey, 3.8 km rasanya Masjid Qatari yang duduk di sebelah sini. Yang tahun lepas punya kiraan. Kalau ikut signboard ni adalah 2 km pergi dan 2 km balik. Jadi 4 km. Minta maafkan kekhilafan bancik.